Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi pada sesi hari ini. Sesi sharing saya berkenaan dengan pengurusan kewangan dan juga ilmu emas ya. Okey. So apa khabar hari ini? So harap kawan-kawan semua dalam kesihatan yang baik lah. Okey. So hari ini kita nak sembang-sembang berkenaan dengan kan saya tulis tajuk tu kan. Tiba-tiba ada duit RM10,000. Best ke? Best sangat. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, tapi maknanya kita kena buat sesuatu untuk tiba-tiba kita tahu kita ada satu simpanan yang bernilai contoh 10,000 lah. Okey. So apa sebenarnya simpanan tu? Dia konsepnya sebenarnya adalah konsep konsep forgotten saving. Kalau yang biasa pernah dengar pernah baca buku-buku kewangan, dia ada konsep forgotten saving ni. Simpanan yang untuk dilupakan. Forgotten saving So terms dia forgotten saving lah. Simpanan untuk dilupakan. So macam mana kita nak lupakan simpanan? So saya dah kira macam cubalah banyak cara untuk nak ada simpanan yang dilupakan ni. Tapi saya jumpa satu cara yang memang saya buat dan saya dapat benda tu. Okey, maknanya saya simpan dan saya lupa. Saya tak ingat pun berapa nilai benda tu. Dan ramai jugalah orang yang dah buat step macam saya ni, dia dapatlah benda tu. Dapatlah buat satu simpanan yang dilupakan. Okey. So simpanan ni dalam bentuk apa? Biasanya kalau kita ingat simpanan ni dalam bentuk duit lah kan. Duit simpanan dalam RM. Kita simpan dalam contoh tabung haji, ASB kan, akaun bank. Okey. So itu contohlah. Okey, so banyak lagi cara-cara simpanan lain yang kita boleh buat kan. Tapi itu yang paling kira macam risiko rendah lah. Yang paling risiko rendah. Contoh kalau kita simpan, kita macam simpan dalam erti kata melabur, contohnya kata kita beli saham ke apa, itu risikonya tinggi sikit lah. Tapi kalau untuk orang yang biasa-biasa, yang biasa kita simpan adalah dalam yang risikonya rendah, seperti simpanan bank, tabung haji, ASB macam tu. Okey. So kalau yang untuk simpanan yang untuk dilupakan sebenarnya, yang saya belajar adalah daripada buku ni. Wang Emas. Wang Emas. Bertahan ke 3 gawat. Saya banyak belajar daripada dalam buku ni lah, pasal untuk uruskan kewangan dan juga zero hutang ni lah, zero hutang. Ini pun buku kewangan lah. Ini buku kewangan lah, yang tadi lebih kepada buku emas. So ini buku kewangan. So simpanan untuk dilupakan ni, macam mana kita boleh lupa? Sebab kalau dalam duit, memang kita akan ingat berapa nilai duit dalam yang kita ada dalam bank. Contoh kan, dalam ASB pun kita boleh tengok berapa nilai yang kita ada. Tapi bila contoh yang saya jumpa ni adalah simpanan emas. Simpanan emas. Bila kita jumpa simpanan emas ni, macam saya jumpa simpanan emas ni, bila saya simpan, saya tak ingat pun benda tu. Saya tak ingat sebabnya kita simpan, dia dah jadi dalam bentuk gram. Dalam bentuk gram, kita tak nampak dalam bentuk duit. Contoh. Ni contoh saya lah, real case. Alamak, tak nak sekejap saya nak buka ni. Okey, contoh yang ini 2014. Ini 1 dinar lah 1 dinar, nampak kan, 10 dinar, 10 dinar 2014 saya beli 2014. Saya ada sedikit duit, saya beli masa tu harga RM5,590 lah yang ini. Memang RM5,590 saya beli yang tu. Kalau tuan-puan nak tengok dia punya resit pun boleh je. WhatsApp saya tunjuk resitnya. Okey. So bila saya beli yang ni 2014 RM5,000. Lepas tu saya tak ingat pun benda tu, sebabnya dia dah tukar jadi yang ini 10 dinar ni, dia dalam gramnya adalah 41.25 lah. Sebab 1 dinar 4.25 1 dinar 4.125, jadi 10 dinar 42.5 gram. 5,500 5,600 lah lebih kurang kan, maknanya kita bundarkan 5,600. Dan sekarang harga dia adalah 10,000 lebih. So saya tak ingat pun benda ni 10,000 kalau saya tak cari harga dia. Sebab dia dalam bentuk ni dah, dia dah jadi 40 gram ni kan, 41 gram ni.
So itu yang saya katakan, bila kita simpan, bila saya buat benda ni, bila saya simpan benda ni dia dalam bentuk emas, saya tak ingat apa benda tu dalam RM. So itu maksudnya forgotten saving lah, forgotten saving. Kalau tuan-puan boleh buat dalam bentuk duit, macam contohnya dalam bentuk account kan, simpan duit dalam account bank dan boleh lupa, so tak ada masalah sebenarnya. So boleh je buat dalam konsep mana-mana. Tapi konsep yang kita nak terapkan adalah konsep forgotten saving ni. Kita simpan, kita lupa. Tapi saya percaya dan ramai orang juga percaya yang bila simpan dalam bentuk wang, sebenarnya kita tak lupa. Kita ingat. Apatah lagi kalau sekarang, kalau dulu-dulu tabung haji ni memang kita tak boleh nak link dengan bank kan. Tak boleh nak linkkan dengan account bank kita. Kita tak ingat pun, kecuali kita pergi update buku. Sekarang ni boleh aja buka online. Saya ada link dengan Maybank lah, saya punya tabung haji, buka online nampak. Oh, ada berapa? Contoh kata ada RM5,000. RM5,000. Tak kita, ini pakar punya dah diakui oleh pakar, dan orang-orang yang menyimpan emas dan juga duit, bila dia simpan duit dan simpan emas, dia nampak benda ni memang betul lah. So kalau tak percaya, cuba simpan dulu, simpan duit, cuba simpan emas. Bila kita nampak duit, emosi kita lebih kepada kita nak membeli. Sebab kita nampak kita ada duit. Kan? Saya cakap daripada diri saya lah, dan juga ada kawan-kawan kan, bila cakap-cakap kan, kita punya kehendak unlimited, tapi kita punya pendapatan ni limited kan. So contoh kita ada gaji 3,000 sebulan, tapi kita punya kehendak tu nak membeli tu, kalau ada 10,000 pun 10,000 boleh habis kan. So nampak aja benda yang rasa macam keperluan. Bila ada sale lagi lah, sale, benda tu sale, benda ni sale. Bila nampak sale tu macam ni perlu, ni perlu. Bila kita rasa kita ada duit, cepat aja kita nak convertkan duit kita tu jadi barang yang kita rasa perlu. Tapi pengalaman saya kadang-kadang lah kan, banyak juga rasanya, bukan kadang-kadang lah, banyak juga bila saya beli, last benda tu tak guna pun. Sebab benda tu bukan keperluan, benda tu hanya satu kehendak, dan kehendak tu sebenarnya saya ada jugalah belajar sedikit daripada seorang ni. Dia cakap sebenarnya bila sale tu, bila kita sebenarnya itu adalah salah satu sihir sebenarnya. Dia macam manipulate kita punya emosi tu untuk membeli. Dia macam sihir juga. Dia macam pukau kita supaya kita membeli. Sebenarnya yang bukan pun keperluan penting. Sebab tu kalau contoh macam contoh saya kadang-kadang beli baju, bila kita tengok sale, lepas tu bila kita dapat macam tak macam apatah lagi online sekarang lah kan. Tak macam apa yang kita nak, dan sebenarnya tak sesuai pun untuk kita pakai. Ada banyak keadaan macam itulah kalau saya. So kita dah bazir duit kat situ. Tapi bila testimoni dan juga pengalaman ramai orang, bila kita ada emas, contoh macam yang ini, bila kita ada emas, sebab kita dah tak ada duit. Duit 5,000 saya yang 2014 dulu tu ada dalam ni, sekarang dah ada 10,000 Alhamdulillah, dia dah naik lebih kurang dalam 84% lah kalau saya tengok dari segi dia punya macam kalau contoh dividen lah, maknanya kan, kalau kita simpan dalam ASB tu dividen dia daripada 5,000 dah jadi 10,000, 5,000 lebih dekat 6,000 jadi 10,000, maknanya dia dah naik 84%. Okay. So bila kita tak nampak duit tu, jadi kita tahulah kita tak ada duit. Kita ada emas, tapi mungkinlah adalah kalau benda-benda yang kita tengok dan kita rasa macam perlulah, macam perlu, bukan kata penting. Kalau penting sebenarnya kita dah ada senarai lah daripada awal bulan, kita dah senarai dah benda yang kita nak kena beli, yang tu kita kena belilah kan, mungkin yang penting dah, yang memang macam wajib kita beli, jadi kita ada senarai. Tapi bila tengah-tengah bulan saja-saja tiba-tiba bila tengok sale kita nak beli, itu sebenarnya kehendak lah. Itu sebenarnya kehendak. So bila kita tak ada duit, bila kehendak ni kita macam tak apalah, tak payah belilah, mana ada duit kan. So bila kita tak ada duit, itu yang emosinya. Bila ada emas, dia tak nampak duit, jadi dia boleh simpan benda tu dan kekal. Saya percaya kalau duit 5,000 yang saya simpan dalam ni saya tak simpan dalam ni, duduk dalam bank, tak tahulah dah jadi apa. Jadi sofa ke kan, jadi sofa ke, jadi langsir baru ke, perempuan kan. Kalau lelaki mungkinlah dah jadi sport rim baru kereta ke kan, tukar spoiler ke, cat kereta ke, macam tu. Tapi sebenarnya macam contoh kata suka spoiler, kalau lelaki spoiler
aksesori je kan. Kalau tak ada pun tak apa. Macam tu maknanya. So macam tak penting pun. Tapi bila kita ada duit, kita ingat benda tu dan kita tukarkan duit itu jadi benda tu, dan kita dah rugi dah sebenarnya. Kita dah menghilangkan nilai kekayaan kita. Okay. So itu yang saya kata, saya rasa saya dah rasa benda tu. Bila saya simpan dalam emas, sangat membantu saya untuk ada forgotten saving yang dalam long termnya adalah memang sangat berbaloi lah untuk disimpan. So kalau ada orang cakap tengok harga emas, tak naik-naik lah, kata beli setahun, tak apa. Sebenarnya sebab kita beli bila kita simpan dalam bentuk emas ni, satu jadi forgotten saving kan, kita tak ingat pun kan, so duit kita selamat. Satu lagi, emas ni memanglah macam contoh, memang harga dia ada turun naik, tapi memang harga dia bila dia dah macam contoh kata dalam masa 5 tahun 10 tahun, dia tak akan turun harga yang lagi rendah. Kalau tuan-puan pernah bercakap-cakap ke, contoh dulu-dulu pernah cerita dengan mak-mak kita dulu kan, kalau tengok dalam sejarah harga dia pun 20 tahun dulu berapa, dia dah naik sebenarnya 600%. Kenaikan harga emas, harga gram emas ni dah naik 600% daripada 20 tahun dulu. Kalau yang untuk perbandingan 10 tahun ke belakang, dia dah naik 400%. Sebab pernah kita ingat dulu kan, kalau mungkin ada yang pernah cakap dengan mak-mak dulu kan, RM35 1 gram. So sekarang hari ini 260 lebih. Hari ni saya tak buka lagi harga emas ni berapa. Sorry, memang saya tak ingat tadi nak buka. So hari ni berapa? Semalam 264. Ni harga yang 999 lah. Hari ni 264 juga sama. So RM264. So apa beza dengan tadi? Dengan RM60, dengan RM30 lagi. Tadi RM30, RM35 kan. So itu yang bila sebenarnya, bila dalam masa long term, dia memang akan naik. Jangan risau. Allah, kalau tak percaya, cuba ingat zaman dulu-dulu. Nasi lemak, bukan dulu-dulu lah, contoh 2-3 tahun lepas pun, nasi lemak RM1.50 tu, ada lagi ikan bilis kan. Tapi kalau sekarang saya percaya RM1.50 sambal bawang je lah. Kan? Timun pun mungkin tak ada dah sekarang RM1.50. So kari pap pun dulu kan RM1, RM2, kalau pernah ingatkan dulu, RM3. Sekarang mana ada, RM5 pun kadang-kadang tu kari pap oksigen. Banyak kosong daripada inti. So kalau kata naik ke harga emas, Allah, naik ke harga kari pap dengan harga nasi lemak pun naik, apatah lagi harga emas. Memang confirm akan naik, tapi long term. Sebab tu kalau tengok saya punya perkongsian sebelum ni, kalau nak simpan emas ni yang memang betul kata contoh, kita ada duit RM10,000 nak tukar jadi emas, make sure lah duit tu adalah duit yang tak digunakan at least dalam masa 2 hingga 3 tahun lah. So kalau contoh kata ada beli rumah dan tahun depan nak renovate rumah, contoh tahun depan dah siap dah rumah, dapat kunci nak renovate, saya tak sarankan lah nak tukarkan duit yang contoh kata RM10,000 sedebuk tu, tukarkan jadi emas. Sebab dia dalam masa yang pendek dia ada turun naik, so takut nanti jatuh. Tapi kalaulah tuan-puan rasa duit RM10,000 tu kalau simpan dalam akaun bank, takut tak boleh juga nanti nak buat renovate rumah, sebabnya takut habis, beli sebelum si rumah siap. Kalau macam gitu bolehlah tukar juga jadi emas, sebabnya nak pastikan supaya duit tu kekal di situ. Tak jadi benda lain kan, tak jadi benda-benda lain lah, contoh jadi pinggan mangkuk ke, yang sebenarnya pinggan tu tak perlu pun kan. Kalau yang high end punya pinggan mangkuk kan mahal-mahal, sebiji pun dah ada 100. Saya tak ada dah, saya tak belilah yang harga 100 tu. Okay, so maknanya dia boleh kontrol emosi kita untuk membeli. Kalau kita ada yang untuk long term, short term punya matlamat, yang untuk contoh nak renovate rumah tahun depan, rumah siap, itu pun boleh ni. Tapi kena ada ilmu lah, kena belajar sedikit. Janganlah jual masa kalau contoh tak dapat lagi kenaikan harga yang kita nak. Macam contoh kata kita nak naik, kita dapat untung, at least kita dapat untung, kita tak rugi. Bila kita nak kat untung, bila masa kita nak guna duit tu, kita boleh dapat untung lagi, so janganlah jual. So pajak, tapi make sure lah bila pajak tu ada duit lah untuk kita tebus balik dalam masa contoh 6 bulan.
terms dia pajak tapi pergilah, kita dah ada sekarang, kita dah ada pilihan pajak tu, janganlah pajak dekat pajak yang tak syariah. So pajaklah dekat Ar-Rahnu. Banyak kan sekarang Ar-Rahnu Bank Rakyat, Ar-Rahnu Pos Malaysia. Cumanya tips, kalau contoh nak guna duit, nak pajak, kalau tak nak kita punya pajakan tu ada dalam report SECRIS, so pergilah pajak dekat yang koperasi-koperasi ataupun contoh pajak Ar-Rahnu Ar-Rahnu pos contoh, dia bukan bank. So kalau bank, bila kita pajak dekat bank, dia macam kita buat loan dengan bank. So ada nama kita naik dekat report SECRIS. So kalau contoh nak buat loan nanti, contoh nak buat loan rumah ke apa, benda tu jadi salah satu komitmen. So tak berapa cantik sangat lah. So kalau ada pilihan, pergilah pajak dekat yang koperasi-koperasi ataupun Ar-Rahnu Bank Rakyat tadi. Ar-Rahnu Bank Rakyat pula, sorry. Ar-Rahnu Pos tadi. Banyak sekarang ni Ar-Rahnu yang koperasi. So itu tips lah. So boleh ni. Tapi kalau memang contoh kata kita memang tak akan ada kemampuan untuk tebus balik, jangan pajak. Sebab nanti mas kita tergadai kan, sebab kita tak ada nak pajak. So kalau kes macam tu, jual sajalah, cari orang jual. So kalau contoh beli dengan contoh yang ini, saya ni public gold punya so contoh emas public gold, dia konsep yang sama lah, konsep yang sama dengan kita jual barang kemas. Contoh kan, tuan-puan pun biasa, mungkin biasalah pernah beli barang kemas kan, at least cincin sebentuk ke kan, subang ke kan. Dia sama konsep dia. Bila kita beli kedai A ni, contoh kita beli kat Habib Jewel, contoh kita beli kat Habib Jewel, kita pergi jual dekat Pokong, memang harga dia akan rendah lah, Pokong ambil sebab bukan emas dia. So kalau kita beli kat Habib Jewel, jual kat Habib Jewel juga, baru harga dia tinggi. So sama juga dengan gold bar ni. Sama juga dengan gold bar. Macam contoh beli gold bar public gold, sejualah dekat public gold. Public gold janji, macam contohnya public gold ni, public gold janji akan beli apa keadaan pun. Contoh saya ni eloklah, mungkin contoh kata patah ke, kemek ke, public gold janji akan beli. Cumanya mungkin dia tengok balik, susut nilai dia mungkin tinggi sikit. Dia naikkan sikit lah, contoh 9.5%. Kalau biasanya 6 hingga 9% kalau yang condition bagus. Tapi kalau ada sedikit macam contoh defect, jadi dia naik sikit lah dia punya susut nilai dia, maknanya kurang sikit harga beli dia. Tapi dia janji akan beli. Walaupun puan ada emas yang harga 1 juta contohnya lah, banyak duit kan, so beli 1 juta contohlah, kita dapat duit terpijak tiba-tiba je dapat dapat contoh jual tanah arwah mak, bagi-bagi dapat contoh kan, kita dapatlah ke 7 juta seorang. So nak beli emas, bila ada 1 juta pun harga, contoh kata lebih kurang sekarang kata 4 kilo lah, sekarang 264,000 1 kilo. So contoh dalam 4 kilo lah kata, 4 kilo nak pergi jual, public gold janji akan beli dan public gold akan boleh bayar 1 juta puan-puan tu. So jangan risau. Sebab tu saya pilih public gold ni, sebab ada banyak pengalaman lah orang-orang lain yang membeli emas dalam jumlah yang banyak. Dia beli gold bar macam ni, dia beli dalam jumlah yang banyak dan dia nak jual lah, macam saya cakap tadi kan. So bila kita beli dengan syarikat A, kita jual syarikat A, jangan jual dekat syarikat B, nanti murah. Kita dapat sikit lah pulangan kita. So ada banyak kes yang bila dia nak pergi jual, syarikat tu tak ada kemampuan untuk membeli. Dia boleh jual, tapi bila kita nak jual balik kepada dia, syarikat tu tak ada kemampuan untuk membeli emas kita. So rugi tak? Bila kita kena pergi jual dekat syarikat lain, so nilai dia akan tinggi lah. Sebab macam saya cakap tadi lah, contoh yang barang kemas tu kan, bila kita jual kat kedai lain daripada yang kita beli, dia memang akan drop. Okay? So kalau tuan-puan ada pertanyaan ke, boleh saja tuliskan, nanti saya cuba jawab lah setakat mana yang saya mampu jawab. Saya ni bukan pakar, tapi saya baca daripada pakar lah. So ini mentor emas saya, Encik Muhammad Zulkifli. Dia juga yang membuka mata saya berkenaan dengan perusahaan kewangan lah. Dia macam-macam mana pun, emas ni akan berkait dengan perusahaan kewangan. Sebabnya emas ni akan membantu menaikkan kita punya tahap kewangan lah. Tahap kewangan. Sebabnya bila kita ada simpanan,
semalam saya ada share yang saya sharing berkenaan dengan dana kecemasan. So dana kecemasan ni 3 bulan, dia dia punya tahap pertama adalah 3 bulan. So dana kecemasan sebenarnya adalah tahap pertama untuk kita nak tambah baik. Maknanya tahap pertama kita tambah baik pengurusan kewangan kita. Bila kita ada dana kecemasan, contoh 3 bulan naikkan kepada 6 bulan dan sehingga 1 tahun, pendapatan ataupun perbelanjaan kita, bulanan kita. So bila kita ada benda tu, kita dah one step boleh melangkah ke arah yang lain untuk bina matlamat-matlamat lain. Itu. So dengan forgotten saving ni sebenarnya ia boleh mempercepatkanlah kita punya peningkatan kesihatan, tahap kesihatan pengurusan kewangan kita. So jangan percaya saya, cuba dulu. Cuba dulu. Sekarang dia Public Gold dah menyendangkan lah siapa yang nak menyimpan emas. Siapa yang nak menyimpan emas. Kalau dulu saya kena beli macam ni. Yang dinar-dinar macam ni tak boleh, dia tak boleh sikit-sikit. Dia kena beli contoh yang ni 10 dinar. So saya kena beli macam gini 10 dinar. Contohnya saya kata tadi dalam 6,000 kan, 5,600 saja saya beli lebih kurang. So kena beli macam tu. Maknanya kena ada banyak lah. Tapi sekarang Public Gold dah menyenangkan. Kalau perempuan yang ada bajet sikit, bajet rendah setiap bulan, tapi maknanya untuk dapat yang contoh yang gini, nak keluarkan dalam bentuk yang ni 10 dinar ni 42 gram, kena konsisten lah. So boleh simpan 1 bulan contoh, dia tak ada yang, bila saya kata 1 bulan maknanya minima dia boleh simpan 100, tapi dia tak adalah wajib kena simpan 1 bulan 100, tak. So atas kemampuan tuan-puan, tapi minimal dia 100. Contoh simpan 100, simpan lagi 100 setiap bulan. So contoh kalau contoh yang puan-puan yang buat dropship ke kat rumah kan, banyak yang sekarang ni, ramai sekarang ni rumah sebenarnya berduit banyak sebab buat dropship kat rumah kan. Buat dropship kat rumah, barang tak ada pun, cuba tolong jualkan orang punya dan dapat duit. So kalau nak kekalkan pendapatan tuan-puan tu kepada dalam bentuk yang lebih baik daripada duit dan kekalkan lebih lama daripada shopping benda-benda yang sebenarnya lebih kepada kehendak, boleh tukarkan duit tuan-puan tu ke dalam bentuk emas. So contoh ada 100, terus simpan dia 100. Lepas tu contoh yang dropship kan, minggu depan ada lagi 100, masuk lagi dalam akaun emas tu 100 dan nanti dia akan accumulate lah. Contoh hari ni 100 adalah 0.3788. Kalau tuan-puan nak tengok harga Public Gold semua telus, dia ada dalam publicgold.com.my. Publicgold.com.my. Saya tunjuk sekejap. Ini ni tak elok sikit lah. Okay, publicgold.com.my. Hari ni tuan nampak tu RM264. Ni yang saya tunjuk ni. Yang kat sini ni, di atas daripada gap ni, RM264 1 gram. So kalau beli 100 hari ni dapat 0.3788 ni. 0.3788. So bila beli 100 tu tak ada pun ada bayaran untuk buka akaun ke, bayaran pengurusan ke, tak ada. So 100 terus dapat 0.3788 masuk dalam akaun tuan-puan, macam akaun bank lah. Macam akaun bank. Tapi dia dah convertkan nilai 100 tu kepada nilai gram. So tuan-puan tak nampak dah RM100, nampak 0.3788. Itu yang bila kita tengok gram tu dalam akaun tu, yang kita dah tak rasa kita ada duit dan kita jadi forgotten saving. So itu konsep lah forgotten saving yang saya nak cerita hari ini. So forgotten saving ni memang sangat boleh dicapai untuk dapat forgotten saving yang banyak dengan emas. Tak percaya, jangan percaya saya. Mungkin kata saya ni gila Public Gold. Jangan percaya saya. Cuba cari hashtag testimoni penyimpan emas. Macam mana dia orang rasa bila simpan emas ni. Ada penyimpan emas saya yang bila dia simpan dalam emas, sebelum ni dia tak ada pun 3 bulan gaji ke simpanan, tapi akhir tahun ni saya percaya dia dah ada 12 gram. 12 gram. Berapa ribu dah kan? Kalau 12 gram contoh kata, sekejap saya kira. Kalau 264 265 pula. 264 darab 12 gram, dia dah ada RM3,168. Sebelum ni dia tak ada simpanan tak banyak pun, dia kata. Dia dah kerja dah lebih pada 10 tahun dia kerja, tapi dia tak ada simpanan. So sekarang dengan ni dia dah ada, dia akan ada 3,000 lebih lah.
So yang ini penyimpan emas saya ni dia buat bulanan lah. Bulanan pun boleh. Macam contoh kata 1,000 yang 1 dinar tu boleh buat bayar 6 kali lah. Maksimum bayar 6 kali. Itu pun boleh juga. Tapi kalau puan-puan tak nak komitmen. Sebab kata macam saya ni kadang-kadang ada bulan yang ada duit. Ada bulan yang tak ada duit. So boleh ambil tadi je. Yang paling senang adalah dengan akaun emas cap. Akaun emas dengan public gold ni. So boleh saja hubungi saya nak tanya pasal akaun emas ni, tak ada masalah. So boleh saja saya cuba bantu tuan-puan. Sebab kegembiraan saya macam tadi yang saya cakap penyimpan emas tu, saya gembira sangat bila dia kata tak, saya dah ada ujung tahun ni, bila saya bayar semua sekali saya dah ada 12 gram. Dia kata saya suka sangat kak nak tengok saya punya emas saya tu, titik peluh saya kerja selama ni. Sebelum ni saya tak pernah ada benda macam ni, dia kata. So dia doakan saya pula, dia kata semoga kak boleh ajak orang lagi ramai menyimpan macam ni. Itu kegembiraan saya lah. So saya tak dapat pun emas dia tu, tapi saya bantu dia untuk simpan emas dan dia ada kesedaran lah untuk mula menyimpan kan. So itu kegembiraan saya lah. So kegembiraan saya dan juga insya-Allah lah kot Allah bagi pahala kan, sebab saya dah bantu orang untuk menyimpan dan at least apa-apa hal berlaku kan, musim-musim COVID ni kan, apa-apa hal berlaku at least dia ada tinggalkan ni lelaki lah yang penyimpan emas saya ni, dia tinggalkan untuk isteri dia, at least ada 3,000 untuk sebagai macam kata kalau contoh apa-apa berlaku kan, 3,000 untuk isteri dia. Mungkin dia ada simpanan lain yang duit, tapi maknanya at least dia ada emas. Tapi 3,000 ni macam contoh saya cakap tadi, ini 8 tahun saya beli, 8 tahun saya beli, ni 10 dinar ni 8 tahun saya beli, dia dah naik 84%. So saya tak jual pun, ada kat sini je. So kalau saya nak guna duit, boleh saja pergi pajak dan nanti emas dapat balik kan. So itu beauty lah yang orang tak nampak. Tapi kalau orang tanya apa beza dia kalau kita beli barang kemas, boleh tengok saya punya live yang hari semalam hari Jumaat kan. So 2-3 hari lepas saya cerita kenapa sebenarnya emas 999 ni yang jenis gold bar ni adalah lebih baik lah untuk kita punya macam kata simpanan dan pelaburan jangka masa panjang. Kenapa barang kemas yang macam contoh gelang ke rantai ke itu adalah kurang baik lah. Boleh, bukan kata tak boleh, tapi kurang baik. Saya pun ada gelang rantai kan, perempuan mesti nak pakai, so boleh je beli nak pakai. Tapi takkanlah kita nak jadi pokok Christmas kan. Nak jadi pokok Christmas yang nak pakai banyak sangat 2-3 layer rantai ni kan. Ada 1-2 dah, Alhamdulillah lah kan, dah cukup lah tu. So kita beli benda yang lebih bernilai lah sebenarnya untuk long term lah. So kalau contoh kata tuan-puan nak simpan banyak-banyak, nak simpan sampai contoh 10 tahun 20 tahun nanti untuk pendidikan anak-anak pun sangat bagus. Boleh saja share pun boleh. Carilah search testimoni penyimpan emas untuk pendidikan. Ramai juga yang dah berjaya. Saya contoh bukan pendidikan anak-anak pun, untuk pendidikan dia sendiri. Dia nak ambil PhD, ada yang nak ambil master, nak ambil PhD, jual emas dia tu ataupun pajak dan dia boleh bayar dia punya yuran pengajian dia. Okay. So bolehlah tuan-puan search tengok kan. So kebaikan lah simpan emas ni sebagai forgotten saving. Saya memang sangat sarankan sebab saya dah berjaya. Jadi saya nak cerita pada orang lain. Kalau saya simpan ilmu saya seorang ni, saya macam rasa selfish lah. Saya tak cerita ke orang. Kan? Bila saya ada dapat benefit benda tu, jadi bila saya cerita dan tuan-puan buat dapat kebaikannya, insya-Allah ada jugalah ladang pahala saya. Kalau tuan-puan membeli simpan emas tu, maknanya beli emas simpan, beli emas simpan, puan dapat rasa kebaikannya, insya-Allah lah. Dia kan yang kita boleh bawa mati tu kan, apa dia tak boleh bawa apa kalau ada kereta. Dia amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, kan, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, kan, antara yang kita boleh bawa mati. So saya bila saya share ni, saya memberikan ilmu lah kepada orang yang mendengar. Dan mungkin kalau kata puan-puan rasa macam ilmu saya ni puan-puan tak tahu sebelum ni, dan bolehlah sharekan video ni kepada orang lain, untuk orang lain pun dapat juga ilmu ni, dan saya dapat sedikit pahala kat situ lah. Tuan-puan pun dapat pahala sebab sharekan ilmu. Tuan-puan tak ada apa pun, tekan share je, kan. So dapat pahala kat situ. Sebabnya
sebarkan ilmu. Okay? So kalau ada nak tanya apa-apa, boleh saja WhatsApp saya. Nanti insyaAllah saya jawab. Tapi hari ini mungkin daripada pagi. Sekejap lagi pukul 9 sampai pukul 1 saya ada kelas. Mungkin lambat sikit lah kalau saya jawab. So lepas pada tu insyaAllah saya boleh jawab dengan laju. So boleh saja. InsyaAllah saya boleh bantu tuan-puan dah untuk nak kenal ilmu matinya, sebab saya dah rasa, jadi saya nak share dengan tuan-puan. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.